Ni Khamis lah, Khamis. Nah, okay, nampak PowerPoint? Nampak. Baik. Okay. قبل هذا درسنا ماذا؟ درسنا عن الإعراب. عن الإعراب. والإعراب ينقسم إلى الإعراب الظاهري والتقديري. Okay, sebelum ni kita dah tengok tajuk al-i'rab. I'rab ada dua. I'rab zahir, i'rab taqdir. Okay. Kaifa yakun al-i'rab zahiriyan atau taqdiriyan? Macam mana dia jadi zahir dengan taqdir? عندما نعرب الكلمة مثلا الفاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، هذا هو الإعراب الظاهري. أما إذا نعرب فاعل مرفوع بالضمة المقدرة، هذا هو الإعراب التقديري. okay. طيب. ففي الأسبوع sekejap ada kawan-kawan baru masuk ni. Okey. Okey, sekarang ni faham tak? Beza antara i'rab secara asas. Beza antara i'rab taqdiri dengan zahiri. Mafhum? Faham I'rab zahir tu i'rab dengan tanda yang nampak. Tanda tersurat. I'rab taqdiri ni kita sebut tanda tu tapi tanda tu tak ada. Jadi kita sebut ad-dhammah al-muqaddarah. Ada perkataan apa belakang dia? Al-muqaddarah. Muqaddarah. Okey, tapi bila muqaddarah tu tengoklah. Ada kita kena terangkan sebab dia. Kenapa? Mana'a min zuhuriha as-siqal. Atau mana'a min zuhuriha al-takhfif. Al-ta'adzur. Jadi kena azur. Jadi kat situ ada dua type. Jadi kat sini al-i'rab yang sebelum ni, okey ni, balik pada awal ya. Jadi hunaka naw'an min al-i'rab. Al-i'rab al-lafzi wal-i'rab at-taqdiri atau nusammiha al-i'rab al-zahiri ataupun al-lafzi. Okey. Tanda dia tu nampak jelas. Okey. Masalan yasirun nahru min al-janub ila al-shamal. Okey, dekat sini kita taklah translate sungai tu berjalan. Sungai apa? Mengalir. Yasiru ni apa? Mengalir. Aiwah, sungai mengalir. Daripada mana ke mana? Daripada utara. Selatan ke utara. Utara ke Selatan ke utara. Okey. Baik. Wal i'rab at-taqdiri wa huwa atharun ghairu zahir. Tanda yang tidak nyata. Ghairu mar'i, tak nampak. Kita kata man ra'a minkum mar'i, tak nampak. Au masmu', baca pun tak dengar. Tak nampak tulis, tak nampak dia pada tulisan, baca pun tak bunyi. Macam tu maksud dia. Ala akhiril kalimah. Idza yuqalu inna al-harakah muqaddarah. Jadi berkata harakah tu walaupun kita sebut tapi sebab dia tak ditulis, tak dibaca, kita sebut harakah muqaddarah. Wa yakunu al-i'rab at-taqdiri fil kalimat al-mu'rabah al-mu'tallah. Okey, bila kita nak guna i'rab taqdiri ni, iaitu pada perkataan mu'rab daripada kategori mu'tal, yang mu'tal pada akhir perkataan. Sama ada bil alif, bil waw atau bil ya. Ataupun yang pertama perkataan yang huruf mu'tal di akhir dia. Yang kedua pada mudhaf ilaih, pada mudhaf ilaih. Contohnya kan, ana azhabu ila madrasati. Ada ya belakang tu. Okey. Kalau kita sebut ana azhabu ila madrasah. Ila al-madrasah ada alif lam. Jadi tahulah al-madrasah majrur bil ya, majrur bi al-kasrah az-zahirah. Tapi ila madrasati tak ada ya kat situ. Jadi nak i'rab macam mana? Di sini kita guna majrur juga tapi bi kasrah al-muqaddarah. Okey. Dekat sini ni nama dia. Ataupun satu lagi fil mahki. Ya. Fil mahki ni benda yang kita cerita, macam contoh dia
Macam mana kita nak cerita? Ayat tu sepatutnya perkataan tu di i'rab macam tu, tapi bagi dia lain. Sebab perkataan yang kita baca tu bukan berdasarkan i'rab, tapi kita nak cerita dia. Kita nak cerita. Nanti kita tengok contoh dia. Okey. Okey. In kana jumlatan wa fi, sekiranya dalam ayat. Al-mahki ni biasanya dalam ayat. Dia tak datang perkataan tu satu-satu. Dia duduk dalam ayat tengah-tengah. Wa fi ma yusamma bihi minal kalimat al-mabniyah wal jumal. Okey. Jadi dekat sini perkataan yang macam ni dia dah termasuk juga ni ialah perkataan yang mabni ya. In kana jumlatan wa fi ma yusamma bihi minal kalimat al-mabniyah wal jumal. Okey. Dia punya ayat ni apa? Kita akan tengok contoh lah. Apa maksud kalimat mabniyah ataupun jumal mabniyah. Okey. Baik. Misal al-i'rab at-taqdiri. Ni tadi ni. Contoh i'rab taqdiri fil mu'tal al-akhir bil alif. Okey. Wallazi tuqaddar 'alayha al-harakat ats-tsalas. I'rab taqdiri dalam perkataan yang di hujungnya ada huruf illah. Kesemua tandanya kalau kita sebut marfu' bil fathah, marfu' bil fathah al muqaddarah. Mansub bil fathah al muqaddarah. Marfu' bil dhamma al muqaddarah. Majrur bil kasrah al muqaddarah. Al-misal. Cuba baca ayat dia ni. Yas'a al-fata ila naili syahadatil ulya. Okey. Sahih. Baik. Ma makna hadhihi al-jumlah? Pemuda berusaha untuk mendapatkan sijil tinggi. Sijil tinggi. Ini makna dia sijil postgrad lah ni. Sijil postgrad. Okey. Sekarang perkataan al-fata. Okey, al-fata. Baik. Cuba tengok al-fata ni dulu. Okey, macam mana kita nak i'rab al-fata ni? Fa'il marfu' al-muqaddarah. Al-muqaddarah. Okey, al-alif. Okey. Jadi sekarang ni yang tu al-fata. Sekarang yas'a. Ni ada kat sini yas'a ni. Cuba baca. Fi'lun mudhari' marfu' bi dhammah muqaddarah 'ala al-alif. Min zuhuriha at-ta'azzur. Ta'azzur. Okey. Jadi dekat sini asalnya kita kena baca yas'ayu. Tapi tak boleh baca. Sebab apa? Sebab ada yang menghalang dia. Jadi kat sini kita baca yas'a. Jadi tak bunyilah. Tak bunyi dia punya apa tu marfu' dia tu. Muqaddarah al-alif. Alif apa? Mana alif? Alif maksurah. Alif maksurah. Ni alif maksurah. Jadi dhamma dia tersembunyi, tersirat di atas alif maksurah. Sebab dia jadi ta'azzur. Okey. Jadi dekat sini sama macam fata. Ni pun samalah ta'azzur. Kita tak boleh nak baca al-fatayu. Al-fata. Fata ni pemuda. Okey. Da'a al-mudiru ni samalah. Da'a sama juga. Tapi ni fi'il apa? Madi. Fi'il madhi i'rab dia apa? Fi'il madhi mabni. Mabni. Okey, mabni. Baik. Mabni. Okey. Jadi dia tak termasuk dah. Cuma dekat sini da'a al-mudir al-muwazzafin ila al-ijtima'. Cuma dia nak tunjuk kat sini beza antara al-fata dengan al-mudir. Nampak ni? Ni al-fata. Ini dipanggil fa'il marfu' bi dhammah muqaddarah.
Al-mudir, ni terang. Ini dipanggil al-i'rab al-lafzi. Fa'il marfu' bid-dhammah az-zahirah. Ya. Jadi contoh 1 dengan 2 ni bukan kes yang sama, dia nak buat perbandingan, perbandingan. Wa mithaluhu fi halatil jazm fil mu'tal bil alif haitsu tuhdhaful alif. Contoh yang sama dalam keadaan jazam. Ketika mana perkataan tu mu'tal di akhirnya dengan alif. Okey? Samalah yas'a ni, yas'a. Tapi bila masuk lam yas'a, lam yas'a. Bila jadi lam yas'a ni terus dihazafkan huruf illah dia. Jadi bila kita i'rab lam yas'a fi'lun mudhari' majzum bi madha? bihasfi harfi illah. Okey, sahih. Majzum bi hazfi harfil illah. Jadi tak payah sebutlah hazaf alif ke hazaf apa ke, cuma sebut secara umum. Hazaf huruf illah. Baik. Yang jadi yang kita tengok tadi ni, yang ni slide ni ialah mu'tal dengan huruf alif. Mu'tal dengan huruf alif. Itu alif maksurah lah, bukan alif betul, alif maksurah. Okey, yang kedua, huruf mu'tal dengan waw ataupun ya. Okey, mu'tal dengan waw ataupun ya. Kalau dengan alif dipanggil apa tu dia punya sebab ta'azzur. Kalau dengan alif ta'azzur. Kalau waw dengan ya dipanggil sebab dia apa? Thiqal. Okey. Baik. Amma al-mu'tal al-akhir bil waw wal ya fatuqaddar 'alayha ad-dhammah aw al-kasrah wala tazharan. Dua je, dhammah dengan kasrah. Wala tazharan 'ala akhirihima bisabab thiqal. Jadi kita akan sebut mana min zuhriha al-thiqal. Al-thiqal dalam dua keadaan. Apabila perkataan tu mu'tal dengan waw ataupun ya. Baik. Mu'tal ni ya, ni contoh ya. Contoh waw, banyak ni ya lah. Okey. Baik. Yad'u ad-da'i ila iqna' al-qasi wad-dani. Okey. Jadi dekat sini dia cuba untuk meyakinkan orang atasan dengan orang bawah. Itu maksud dia al-qasi wad-dani tu. Ni dipanggil uslub. Al-qasi wad-dani. Kluster kayangan, kluster rakyat bawahan, ya. Jadi dekat sini ad-da'i. Ad-da'i ni apa? Mungkin pendakwah. Pendakwah. Jadi pendakwah ni bila dia berdakwah, dia cuba untuk meyakinkan semua golongan, sama ada golongan atasan ataupun golongan bawahan. Baik. Jadi perkataan ad-da'i, kita baca ad-da'i. Bila kita i'rab kita sebut fa'il marfu' bi madza? Marfu' bi Dhammah. Dhammah zahira muqaddarah. Mana min zuhriha madza? Mana min zuhriha thiqal. Thiqal. Okey. Dekat sini thiqal sebab kita Arab ni, orang Arab ni bila nak baca ad-da'iyu thiqal. Susah. Ad-da'iyu thiqal. Okey? Baca ad-da'i senang. Baik. Sekejap, ada yang baru masuk lagi ke ni? Sekejap ya, saya nak add. Okey. Sambil-sambil tulis tengok sini. Macam saya pesan saya pesan kelas mana. Di depan komputer tu ada buku tulis, ada pen, ya. Baik. Wakal tu ni dia minta maaf Ni okey. Ni okey. Saya nak tik sekejap. Contoh tu dia terabur sikit. Okey. Ini keadaan i'rab taqdiri. Kita tengok yang nombor 3 ni i'rab keadaan taqdiri. Ikhtalaftu ma'al muhami haula al-ajr. Okey. Saya apa ni? Ikhtalaftu. Saya berselisih pendapat lah. Saya berselisih pendapat. Okey. Dengan peguam tentang upah. Bila orang pergi upah, bila orang dia apa ni ada kes, dia pergi jumpa lawyer minta lah apa ni dia punya upah dia. Jadi adalah khilaf dekat situ. Okey. Muhami.
Ikhtilaf. Jadi cuba kita i'rab al-muhami. A'rib kalimah al-muhami. Isim majrur bil kasra al-muqaddarah. Mana min zuhuriha asikal. Istiqal, okey. Baik. Tapi dalam ayat yang kedua ni saya pangkah. Bukan pangkah salah. Saya nak letak tanda apa ya? Letak dua lah. Double. Okey, kat sini dia jadi apa? Wakkaltul muhamiya fil qadiyah. مفعول به Maf'ulun bih mansub bi fathah. Fathah muqaddarah atau zahirah? Fathah az-zahirah. الظاهرة. Zahirah. Okey. Baik, sebab dua ni je. I'rab taqdiri dia hanya dua sahaja. Iaitu dengan dhammah dengan kasrah, iaitu ketika marfu', ketika majrur pada huruf mu'tal yang berakhir dengan waw wa ya. Waw. Waw tak nampak ni. Okey. Ya tu minta lah dia. Okey. Keadaan yang ketiga, al-i'rab at-taqdiri fil mudhaf ila ya'il mutakallim. Okey? Macam inilah. Akhi, hadha akhi, inna akhi, wa dhalika baitu akhi. Lah juga senang, tak semua akhi. Okey? Ada keadaan marfu', mansub, majrur. Ini marfu', hadha akhi, mubtada khabar. Hadha akhi. Kalau orang Arab, kalau pernah dengar orang Arab kata hadha akhuya. Akhi lah tu. Cuma akhuya tu dia panggil apa? Ami. Abi. Jadi kalau disebut abuya, yang tu abuya dia tu yang dipanggil ami lah tu, bahasa ami, bahasa pasar dia, dialek. Laisat al-lugha al-arabiyyah al-fusha, bukan bahasa Arab fusha. Inna akhi sa'iq. Dia nak tekan, patutnya baca akha lah, akha kan. Tapi ada ya, terpaksa baca akhi juga. Hadza akhi, patutnya baca akhun. Patut baca akhun. Tapi sebab ada ya, terpaksa baca akhi juga. Okey? Ini dia. Ini patutnya akhun. Ini patutnya akha. Mana dia punya pointer ni? Ni patut akhun. Ni patut akha. Akha. Ni akhu, patut akhu. Ni patut, ni memang akhi lah. Memang jadi mudhaf ilaih. Okey? Baik. Okey, hadhil kalimat fiha ya al-mutakallim. Kalimah ni ada dalamnya ya mutakallim. Isyarah ila ana. Dhamir muttasil ana. Wa yu'rabu al-mudhaf ila ya al-mutakallim fil ism as-sahih. Pada isim sahih. Fi halatai ar-rafa' wal nasab. Dalam dua keadaan. An-nasab, ar-rafa' wal nasab. Wal jar. Wal jar bil dhamma wa fatha wa kasrah. Tuqaddar ala akhirih. Okey? Yumna min zuhuriha kusira ma qabla al-ya li yunasib fi sawtihi al-ya. Okey, dia ada i'rab dia, dia ada i'rab dia. Kita nak kata hadza akhi. Dia tak ada bagi teks dekat sini, dia ada dalam tu cara i'rab dia tu Okey, tak apa kita tengok. Hadza akhi. Hadza mubtada. Akhi kata apa? Khabar. Khabar. Okey, sekarang kita i'rab. Akhi khabar marfu' bi بالضمة. dhammah muqaddarah atau zahirah? Muqaddarah. Dhammah Muqaddarah. muqaddarah. Okey. Akhi khabar marfu' bi dhammah al-muqaddarah. Bila sebut muqaddarah kena sebut. Ya, mana'a min zuhuriha الثقل. bukan istiqal lah. Istiqal dengan azur yang sebelum ni. Dia ada dekat sini. Cuma ni. Panjang juga Ustaz.
Kusiro ma Ini qabla panjang. ya. Ini panjang. Dia sebenarnya dia dipanggil litanasub al-harakah ma qabla ya. Ni kat sini. Kita kena sebut litanasub, ada dalam buku tu tapi lebih kurang tu lah dia panggil. Kenapa tidak boleh di i'rab dengan baris yang nyata? Kerana dihalang oleh nak bagi sama baris bawah ni dengan ya yang selepasnya. Tu maksud dia. Litanasub harakah akhiril kalimah ma'al ya. Macam itulah. Ya ni memang mabni. Dhamir muttasil ni memang mabni. Okey? Baik. Nanti kita akan tengok, kita akan cari yang apa ni, Ustaz, apa beza asikol dengan yang ni? siqal. Tadi mana slide dia ni? Tadi siqal. Siqal dengan ta'adzur. Bukan sikol dengan tanasuk harakat akhir kalimah ma'a qabla ya. Okey. Yang siqal ni, mana yang siqal ni? Yang siqal ni huruf mu'tal dengan apa ni, perkataan yang ada dia, yang perkataan yang ada di hujungnya huruf mu'illah, alif waw dengan ya. Siqal ni kalau kita baca ayyu kan ada dua baris. Ayyu, muhami. Kalau kita baca tu susah, berat. Kes ni dia tak berat. Bukan sebab kes berat, sebab ya tu mati. Jadi haza patutnya haza akhu. Garis depan bila masuk ya takkan nak baca haza akhui. Haza akhui. Jadi ya mutakallim khas untuk kes ya mutakallim, dia bukan ta'adzur, dia bukan siqal. Sebab dia nak bagi sama baris dengan ya tu. Itu je sebab dia. Kalau waw, baris apa yang sesuai sebelum dia? Dhamma. Dhamma. Kalau alif? Fathah. Macam tu lah ya. Kasrah. Tu macam package lah ni. Bila masuk ya mutakallim terpaksa letak baris bawah sebab nak bagi sama dengan ya. Sebab tu dia kata dekat sini dia bagi satu je. Kes tiga-tiga ni yumna min zuhuriha kasru ma qabla ya. Macam tu boleh ya. Dia ada yang Arab satu lagi tapi tak jumpa pula secara ni. Okey, sekejap saya nak cuba. Saya nak cari sekejap. Kalau saya tak cari lupa pula. Ni dah makan ke belum? Belum. Macam nak sarapan ke apa, nak jamak takhir dengan makan tengah hari? Tak tahu. Lelaki tak apa lah. Lelaki duduk rumah masak ke makan je? Fil mahallah. Oh, fil mahallah. Yang duduk mahallah tu bertabah lah. Sekejap, saya tak jumpa lagi ni. Dia ada dalam grafik, senang ingat. Ustaz, kalau harakatul munasib. Saya nak cari ni lah ni, tak jumpa. Dia i'rab pendeknya tersebut hadza akhi, khabar marfu' bi dhamma al-muqaddarah. Dah okey dah. Cuma kes kalau kita mengajar pelajar yang level tinggi kita kena ceritalah sikit. Litanasub harakah ma'aya. Itulah ayat dia. Kenapa muqaddarah? Kenapa i'rab ni hadza akhi ni marfu' bi dhamma al-muqaddarah. Jadi kita kena, kalau kita mengajar yang lebih tinggi, kita kena ceritakan sebab dia tu. Ya.
Hadza akhi. Akhi khabar marfu' bi ad-dhamma al-muqaddarah. Kita boleh sebutlah muni'a atau mana'a min zuhuriha tanasub harakah ma'al ya. Dia tanasub al-harakah ma'a harful ya. Sebab nak bagi sama baris tu dengan huruf ya. Inna akhi sa'iq. Sesungguhnya saudara saya driver. Sa'iq driver apa? Sa'iq taksi, sa'iq grab, sa'iq apa benda je lah. Baik. Idzan akhi. Kaifa nu'rib akhi? Selepas isim selepas ini. inna. Isim inna. Aywa. Isim inna hukum dia apa? Mansub. Mansub. Mansub bi Bil Qadarah. okey. Fathah. Bil fathah al muqaddara mana'a min zuhuriha Litanasubil harakah ma'a harfil ya. Itu senang. Senang pendeknya, pendekkan terus. Litanasubi al-harakah ma'a harfil ya. Okey? Ataupun litanasubil harakah ma'a ya il-mutakallim. Senanglah kalau sebut ya mutakallim, oh tu ya mutakallim. Nanti kau tanya ya mana pula Pak ya ke Pak ya ke benda ke? Tanya ya mana pula? Yang ni macam mana pula? Mudhafun ilaih. Ummi. Mudhafun ilaih. Majrur. Majrur bi kasrah al-muqaddarah. Mana'a min zuhuriha. Okey, tapi dekat sini fi halatai rafa'an nasab wal jar bil dhamma fathah kasrah tiga sekali. Dhammah pun muqaddarah, fathah pun muqaddarah, kasrah pun muqaddarah. Ya. Jadi dia tak payah pakai dia memang umum terbaik bawah. Okey. Jadi ketiga-tiganya muqaddarah asalkan dia bersama dengan ya al-mutakallim. Amma idza kana ma yudhaf ila ya maqsuran misal asa. Sekarang macam ni. Sekiranya perkataan yang bersambung dengan ya mutakallim tu terdiri daripada yang perkataan yang ada alif maksur. Contoh dia asa, fata. Fa innal alif tadhallu ala haliha. Jadi alif tu akan kekal. Wa tuqaddar al-harakah 'alaiha. Jadi sebut. Ma mana asa? Asa, tongkat. Tongkat. Kita nak kata ini tongkat saya. Kita nak kata haza asi ke? Asi jadi maksiat pula. Ni maksiat saya pula jadi. Jadi dalam kes macam ni, alif maksurah tu kekal jadi alif. Baru tambah ya. Hazihi asaya. Hazihi asaya. Jadi dekat sini bila kita nak i'rab, hazihi asaya khabar marfu' bi dhammah juga, muqaddarah juga. Harakah muqaddarah ala al-alif. Okey, tak payah sebut di tanasub tu. Faham? Tak ada lagi tanasub sebab dia bukan ikut bagi tanasub dengan ya. Disebut harakah muqaddarah ala al-alif. Taraktu asaya, saya tinggal ke tongkat saya. Ittaqatu ala asaya. Orang jalan tongkat ni macam mana? Dia tarik tongkat dia ke dia bergantung pada tongkat dia? Pegang. Dia pegang. Dia pegang tongkat tu, dia hayun-hayun tongkat ke dia memang terpaksa bergantung tekan tangan dia pada tongkat tu? Terpaksa bergantung. Kalau tongkat tu patah dia pun jatuh. Tu maksud ittaqat tu. Ittaqa'a yattaqi'u. Dia bergantung kepada tongkat itu. Ittaqatu ala asaya, makna saya bergantung, I depend. Saya bergantung kepada tongkat saya. Orang yang berjalan pakai tongkat, tapi dia bukan perlukan tongkat tu, dia action je. Dia action. Jalan-jalan, lepas tu dia angkat tongkat, dia bani-bani tongkat, dia lambung-lambung tongkat, itu bukan ittaqat tu. Itu mungkin dia sengaja je lah. Okey. Jadi dekat sini, ini khas untuk ya mutakallim.
Al-isim al-i'rab at-taqdiri fil mudhaf ila ya al-mutakallim. Ini isim sahih. Yang pertama isim sahih, yang kedua isim maksur, yang ada alif maksur. Yang ketiga yang ada alif mangkus. Alif mangkus. Okey. Cuba tengok contoh dulu. Alif mangkus ni contoh al-muhami. Al-muhami. Kalau alif maksur yang baris atas. Amma idza kana al-mudhaf ila ya'il mutakallim manqusan, ya, muntahiyan bi alif lazimah ma qablaha maksur. Contoh dia al-muhami. Nak ingat, nak beza. Apa beza alif maksur dengan alif mangkus? Mangkus baris bawah. Al-maksur baris atas. Al-muhami ar-ra'i. Okey? Baik. Macam mana kita nak kata ini al-muhami peguam? Kita nak kata ini peguam saya. Takkan muhami. Jadi kaedah dia apa? Tudgham ya'uhu fi ya'il mutakallim. Jadi bila ada muhami tu dah ada ya. Bila kita nak sambung dengan ya mutakallim, dia jadi dua ya. Okey? Jadi bila jadi dua ya, berlaku idgham dekat sini. Berlaku apa? Idgham. Wa yu'rab. Jadi macam mana pula nak i'rab? Baca senang. Muhami. Ada dua ya, tapi nak i'rab macam mana? Okey. Fi halatin nasab bi fathah muqaddarah ala akhirih. Okey? Akrahu aduwi. Akrahu aduwi. Maqsiyya min ardi. Saya benci musuh saya. Musuh saya di apa ni, dihalau keluar dari apa ni daripada tanah air saya. Okey, sekarang ni perkataan dia kat mana ni? Ardi. Inilah maqsi. Okey, halatin nasab. Akrahu okey, cuba tengok perkataan maqsi, maqsi. Baik. Dia bersambung dengan apa? Ya al-mutakallim, ya al-mutakallim. Baik. Awalan, ma makna maqsi? Dihalau. Dihalau ke Ustaz? Ya, pernah ingat Masjid Aqsa? Penghalang. Jauh. Jauh. Masjid Aqsa tu masjid yang jauh. Betul nama Masjid Aqsa. Aqsa bermakna ab'ada. Ab'ada. Okey. Jadi dekat sini yang dijauhkan, yang dihalau lah. Okey. Yang dijauhkan. Okey. Dekat sini ayat dia ni. Fi halatin nasab muqaddarah ala akhir. Jadi dekat sini bila kita i'rab maqsi itu jadi dia jadi mansub. Okey, maf'ul lebih mansub bi fathah muqaddarah ala akhirih. Okey, muqaddarah ala akhirih. Okey, cuba tengok dekat sini. Okay, kita tengok ini ialah nasab. Okey, cuba kita tengok yang rafa' dengan jar. Okey, baik. Okey, dia macam mana? Fayurfa' wa yujar bi dhammah wa bi kasrah muqaddaratain. Kes yang sama. Marfu' bi dhammah muqaddarah, majrur bil kasrah al muqaddarah ala akhirih. Masalan, naqul hadha maqsiyun 'anil watan. Orang ni dah dihalau daripada tanah air. Okey? Semuanya perkataan maqsi.
Hadza maqsiyun minal watan. Sakhartu min maqsi. Saya merendah-rendahkan, saya mengejek-ngejek, menganjing-anjing daripada yang kena halau ni. Okey? Baik. Kita nak i'rab macam mana? Hadza maqsiyun min maqsiyin ke benda ke? Maqsiyah. Jadi bila kita i'rab marfu' bil dhammah al muqaddarah, majrur bil kasrah al muqaddarah. Okey? Jadi dia punya baqih dia tu muqaddarah. Ni dipanggil ya mutakallim. Sekejap. Untuk perkataan mungkin dia punya contoh ni al-i'rab. Dia panggil apa tadi? Apa yang baqih dia tadi? I'rab isim mangkus Okey, sekejap. Saya nak cari contoh yang ni kot. Ni nampak sikit ni. Ini tak nampak ni bukan. Ni bukan. Ni kot. Tak nampak pula. Sekejap ya. Maqsi itu daripada perkataan qasar lah, qasar. Qasar. Jadi kat sini perkataan lain maqdiyun saya tak jumpa pula ni. Tak apalah. Tak apa, nanti saya cari contoh lain nak bagi lagi jelas Saya pergi ke penerangan yang lain dulu. Okey. Baik. Jadi dekat sini nanti saya bagi contoh lain Tapi ini contoh ni makna dia kata apa ni perkataan ni. Mana tadi ni? Ya mutakallim ni isim sahih yang mutakallim. Yang ni apa? Isim mangkus. Ni mangkus ni. Tak jumpa perkataan mangkus Mangkus. Baik. Hadza maqsiyun yani min al-watan. Sakhartu min maqsiyin. Okey. Wa in kana ma yudhaf ila ya'il mutakallim musanna. Sekiranya perkataan yang disambung dengan ya' mutakallim tu al-musanna. Okey. Contohnya hadza hatifun. Ini telefon. Kan? Jadi kita sebut hadza. Saya tulislah senang. Okey. Ini telefon saya. Dia kata macam mana? Jadi apa? Hadza kan? Hadza hatifun. Okey. Saya nak kata ini dua telefon. Hadza hatifani. Hadza ni hatifani. Sekarang saya nak sebut ini dua telefon saya. Hatifai.
Sinilah yang jadi takkan nak kata hatifani. Itulah datangnya perbahasan ni. Hadzani hatifaya. Buang nun tambah ya. Itu dah itulah dia punya cerita dia. Jadi hatifaya ni asalnya hatifa ni tambah ya. Maksudnya ini dua buah telefon saya. Wa tudgham ya'uhu fi ya'il mutakallim. Okey. Jadi dekat sini ni ya ni lah. Okey. Ya ni menunjukkan kepada apa? Saya lah. Dia menunjukkan kepada saya lah. Patutnya ya tu mati. Tapi sebab tanwin tu, kalau baca mati, tak boleh bunyi ya tu. Hadzani hatifai. Takkan mati betul. Jadi disebabkan ini special case, dia ya mutakallim bersambung dengan musanna. Okey. Jadi ya tu berbaris. Hadzani hatifaya. Okey. Okey. Yang ni harastu hal apa ni? Haqlayya. Haqlayya. Okey. Saya membajak, saya Membajak kebun. kebun. Okey. Tapi kebun kat sini ada sabdu kat situ. Kat situ ada kebun pula. Ada apa? Ada sabdu, masya-Allah. Ada sabdu kat situ. Okey. Harastu haqlayya. Okey. Idgham, ada berlaku idgham di situ. Baik. Okey, ini case apa ya? Nanti saya cari contoh lah. Ini baca PowerPoint saya cari contoh. Ini contoh ni PowerPoint ni daripada subjek. Ustaz. I'rab hatifaya tu macam mana? Inilah hadzani hatifani. Ini dua telefon. Tapi bukan telefon siapa-siapa. Dua telefon semata-mata. Jadi bila kita nak bayar ini i'rab hatifaya macam mana? I'rab dia. Khabaran. Khabar mubtada khabar. Yang marfu' dia apa? Bil alif ke Ustaz kalau dia musanna? Bil alif Tak payah sebut nun tu, bukan hazaf nun. Dia tak ubah apa-apa lah. Tetap dengan alif lah sebab dia kekal kan. Musanna khabar marfu' bil alif li'annahu musanna. Wal ya dhamirun muttasil kan. Dhamir macam ni. Hadzani hatifaya. Kalau perlu tambah ke macam khabar marfu' bil alif al-muqaddarah. Muqaddarah perlu tambah juga ke? Ke tak? Oh, yang ni ya. Yang ni muqaddarah ni hanya baris je. Huruf tak ada muqaddarah. I'rab taqdiri ni hanya untuk baris je. Kita sebut fathah muqaddarah, dhammah muqaddarah, kasrah muqaddarah. Kita tak i'rab alif muqaddarah, tak ada. Faham ke? Faham. I'rab taqdiri baris je. Jadi kalau dengan huruf tak payah takdir, dia memang baris. Aduhai, awak kata sasa pagi-pagi buta ni. Kalau i'rab dengan huruf sebut huruf lah, tak payahlah kita sebut dia punya baris itu takdir ke zahir ke. Jadi hatifaya khabar marfu' bil alif wa huwa mudhaf. Tambah satu lagi, wa huwa madza? Mudhaf. Wal ya dhamir muttasil ke munfasil? Muttasil. Wal ya dhamirun muttasil fi mahalli raf'i khabar.
Fi mahalli jar jar lah. mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Wal ya dhamir muttasil mabni ala al-fathi fi mahalli, panjang pula kan, fi mahalli jar mudhaf ilaih. Okey. 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 Haqla. Okey. Kenapa ni ada sabdu? Ni alif, tiba-tiba ni tak ada alif pula. Okey, saya kena tulis ni. Saya membajak ladang saya. Okey. Haqlain. Asal dia apa? Haqlain. Kenapa jadi ya? Sebab dia man apa? Mansub. Tadi marfu'. Okey. Okey. Harastu haqlain. Jangan tengok ya tu lagi. Pen saya nak cari. Okey. Ni qaf lah. Imagine dia ni qaf. Saya membajak 2 ladang. Sekarang ayat ni jadi saya membajak 2 ladang saya. Ya. Okey. Bila jadi 2 ladang saya, kes dia sama. Kita kena buang nun ni sebab bila musanna dengan jamak idhafah kepada perkataan yang kedua, nun tu kena buang. Kan? Ni pun buang nun tu. Okey, jadi harastu haqlai. Ni ya mati. Ni pun ya mati. Bila berlaku 2 ya dekat situ, maka terjadi apa dekat situ? Idgham. Kan? Idgham. Jadi harastu haqlaya. Okey, haqlaya jadi kita i'rab maf'ulun bih mansub bil fath. Maf'ulun bih mansub bi fathah az-zahirah wa huwa fathah ke zahirah ke? Muqaddarah ni. Mungkin muqaddarah. bukan. Maf'ulun bih mansub bil, dia asal dia kan mansub bil ya Ustaz. Lepas tu dia jadi apa? Maksud bilia. Asal dia maksud bilia. Haqlaya. Jadi dia i'rab dekat sini. Maksud bilia. Ya tu ada. Macam tadilah. Tadi marfu' dengan alif. Ini masuk dengan ya. Ya kekal ya tu. Jadi yang ni dia tak saya pangkah. Kes ni dia tak sama dengan kes ni. Yang ni hanya berkaitan dengan baris je, baris. Dhammah muqaddarah, kasrah muqaddarah, fathah muqaddarah. Ada pun yang dengan musanna jamak, i'rab dengan huruf macam biasa. Jadi harastu haqlaya maf'ulun bih mansub bih al-ya. Okey? Al-ya, ya yang pakai. Ya yang satu lagi tapi wa huwa mudhaf. Wal ya ataupun boleh sebut ya wal ya al-thani, ya yang kedua ataupun ya al-mutakallim mabni ala apa? Fi mahalli jar mudhaf ilaih. Macam itulah. Jelas ke? Jelas. Okey. Jadi i'rab dengan huruf i'rab dengan huruf. Ini sama. Wa idza kana jama' mudzakkar salim tuqlab wuhu ya'an wa tudgham fi ya'il mutakallim. Okey, ni contoh dia. Naqul muallimi ya ma zalu yudhakkirunani. Guru-guru saya masih ingat saya. Okey. Asal dia apa? Muallimun tambah ya. Muallimun. Okey. Beri kat sini tambah ya. Okey. Macam mana jadi sabdu tu? Ya ni satu je. Sekejap saya nak titikkan dia ni. Kalau ingat senang lah buat e-learning. Senang lah tu online.
Saya nak prepare ni ha. Kelas 2 jam saya prepare dua ni, sejam dah jadi 3 jam. Buang benda ni. Jadi kat sini takkan nak kata muallimun ni. Kan? Asalnya muallimun. Bila kita nak idhafatkan jamak mudzakkar salim kepada ya mutakallim, yang pertama kita tak boleh straight away letak muallimun ni sebab nun tu kena buang. Faham? Nun kena buang. Okey, yang kedua, takkan sekarang jadi apa? Muallimu ya. Muallimu ya. Kenapa jadi muallimi ya? Kenapa waw ni tukar jadi ya? Sebab tak masuk muallimu ya. Tak boleh masuk. Jadi waw tukar pula jadi ya. Nak bagi boleh baca. Nak bagi boleh baca. Okey. Jadi muallimiyah. Jadi kat sini Lepas tu berlaku ya dekat sini. Lepas tu ya dengan ya jadi apa? jadi idgham. Idgham. Bila tengok yang macam ni, ada tak huruf waw ke ya ke nak i'rab macam mana ke? Okey, muallimiyah. Nak i'rab apa? Apa mauqi' dia? Mubtada marfu'. Mubtada. Okey, mubtada marfu'. Jadi mubtada marfu' tu dah dapat dah setengah markah. Tapi masalahnya nak letak tanda dia apa? Mubtada marfu' bimadza? Bil Bil waw ke dhammah. Waw ke dhammah? Waw tak ada dah. Waw dah kena buang dah. Ustaz ada ke waw al-muqaddarah? Waw muqaddarah tak ada. Yang muqaddarah ni cuma ada baris. Kena ijtihad dah tu. Dalam kurungan ijtihad merapu. Kalau ijtihad merapu dah tu. Tunggu saya tunjuk jawapan dia. Sekejap. Tadi ada jawapan dia ni. Sekejap ya. Ada, sekejap. Ada error dia panjang. Saya mungkin kena letak dalam chat box tu, baru nampak. Saya nak tulis ke tu susah. Nak tulis dekat apa? Dekat slide tu sebab dia guna pen dengan jari ni. Kalau tulis dekat mengajar dalam kelas tak apa, tulis papan hitam. Ni papan hitam tak ada. Nanti saya mana ayat panjang ni? Sekejap ya. Ayat panjang ni.
Ni kot. Bersabar ya. Bersabar. Inilah bala. Bala duduk kena online. Ada. Tapi tak jumpa lagi ni. Ni bukan. Bagus ni. Nanti saya share link ni ya. Ada dekat sini. Macam saya nak tunjuk ni dulu. Ni ada. Cuba tadi Muallimiyah kan? Ini panjang dia. Sekejap. Mana saya nak letak ni? Okay, sebelum ni saya letak dekat slide lah. Sekejap. Saya nak new slide. Dekat sini. Ada jumpa dah. Yang ni senang sebab ni ada contoh. Sekejap ya. Tu duduk kat rumah pakai mobile data ke apa? Pakai wifi rumah ke apa? Wi-Fi. Sama ada Mobile kita. data. Dengan ada yang duduk atas pokok. Okey. Allah Akbar, komputer ni pun. Habis-habis. Nampak tak saya share ni? Muallimiyah. Nampak Ustaz. Okey. Tadi ayat ni saya letak muallim mubtada. Okey, tak apalah, sama lebih kurang kan. Katakan fa'il ke mubtada ke kan. Okey, saya tulislah mubtada senang. Okey, mubtada, mana mubtada ni? Minta maaf lah, saya punya komputer ni dia punya terosak. Jadi saya betul gunalah okey. Mubtada marfu' wa alamatu raf'ihi. Pendek kan? Ni i'rab cara lama. I'rab sekolah menengah, pendek kan? Mubtada marfu', nampak kan? Terus letak B macam tu. Okey? Macam tu i'rab sekolah tak payah. Mubtada marfu' B apa panjang, shortcut terus. Naik flyover, terus terjun jabatan. Mubtada marfu' bil dhamma al muqaddarah di mim, ala ma qabl ya. Ala ma qabl ya. Dia tadi. Mana ya dia? Asal dia itulah, asal dia muallim ni lah. Tulis balik. Sekejap. Mana pen. Sebab tu mengajar seorang nak kena masuk dalam kelas sebab kena tulis, ya. Tapi nak macam mana tak boleh nak tulis. Okey, sekejap. Mana pen ni? Allah Akbar, pen tak ada pula. Ni. Muallimun. Okey, tambah ya. Okey. Jadi mubtada marfu' wa alamatu ikut cara lama. Dah habis ke? Ya kan, tak habis lagi kan? Kau apa tadi? Belum. Sekejap lagi. Marfu' bil dhamma al muqaddara ala ma qabl ya. Inilah cerita dia. Mana muqaddara dia ada kat sini. Ala ma qabl ya ni. Ya.
Mana min zuhuriha liistiqal al-mahal bi harakah ni tadi. Yang ni tadi perkataan yang bersambung dengan huruf ataupun ya mutakallim ni i'rab dia. Mana min zuhuriha istighal al-mahal bi harakah al-munasibah. Ni yang ni lah saya nak cari tadi. Ustaz Amas istighal. Istighal al-mahal tu makna dia apa istighal. Kalau kita ana ashtaghil kalau saya buat ayat ana ashtaghil mualliman, maknanya saya kerja sebagai guru. Ana ashtaghil istighal. Istighal al-mahal ni sebab dia apa sempena Dia ambil tempat ya Ustaz. Dia macam sempena mengambil tempat tu. Sempena mengambil tempat tu dengan baris yang sesuai. Okey. Jadi kenapa dhammah muqaddarah muallimiyah min qabl ya mubtada marfu' bi dhammah muqaddarah ma'ala ma qabl ya, sebelum ya ni mana amil dhuriha ni lah baris ni. Inilah baris muqaddarah dia. Ya. Mana amil dhuriha istiqal mahal, sebab nak bagi sama baris ni dengan huruf ya ni. Wa huwa mudhaf, dan dia adalah mudhaf. Ni mudhaf. Okey, ni mudhaf. Allahu akbar. Lain tekan lain keluar. Ni mudhaf. Wal ya di sini adalah dhamir muttasil mabni fi mahal al-jar bil idhafah. Ni muallimi ya. Sekejap. Okey, dalam ni muallimi asdiqai, ni muallimaya. Mustahil. Okey, sekejap. Okey, saya tutup. Saya nak tengok slide ni apa lagi ya. Okey, sekejap. Okey, ni dia punya tadilah. Ini ringkasan dia tadi. Isim maqsur, isim manqus. Okey, ni. Okey, kita tutup dulu al-i'rab wal bina ni. Okey, lepas ni kita sambung al-i'rab wal bina. Okey. Cuma saya nak tunjuk yang ni. Ada kelas ke lepas ni? Ada Ustaz. Tak ada. Saya ada Ustaz. Oh dia. Sekejap. Okey, saya tunjuk ni dulu. Okey, lepas ni tengok, baca dulu web ni ya. Sekejap lagi saya letak dalam WhatsApp group. Okey, ni ada satu web. Ni ada jadual ya. I'rab ni kalau keliru kena tengok contoh. Tengok contoh baru tengok dia punya takrif dia. Okey. Ni ada dekat sini muallimi. Nampak muallimi tu? Dia bagi contoh. Qala muallimi. Fa'il marfu' alamat raf'i dhamma muqaddara ala ma qabli ya man amil zuhra istiqal mahal bi harakat al munasibah wa huwa mudhaf. Okey. Yang ni yang tadi ya, saya tersilap letak ni yang seorang guru saya telah berkata. Sekarang tengok yang tadi. Yang ni telah berkata dua orang guru saya. Ni tapi salah baris ni. Qala muallimaya. Muallima ni baraitah ya. Okey. Fa'il marfu' wa alamatu raf'i al-alif. Ni alif lah. Tadi kan kita i'rab. Jadi i'rab dekat yang musanna ni, i'rab musanna dengan baris ya. Wa alamatu raf'ihi al-alif li'annahu musanna wa huwa mudhaf. Okey. Sekarang tengok yang jamak ni. Ahdaitu muallimiyya. Ni nasab dia. Maf'ulun bih mansub wa alamatu nasbi al-ya al-mudghamah bi ya al-mutakallim li'annahu jamak muzakkar salim. Asal dia saya memberikan hadiah kepada para guru saya. Ramai kan? Jadi muallimin tambah ya. Jadi i'rab dia muallimiyya maf'ulun bih mansub wa alamatu nasbi al-ya. Nampak ya kan? Okey. Tapi ya tu kena tulis al-mudghamah ila ya al-mutakallim. Ada dua ya dekat situ. Bila ya tu ada sabdu, kita kena sebut wa alamatu nasbihi al-ya al-mudghamah ila ya al-mutakallim li'annahu jama' muzakkar salim wa huwa mudhaf. Tu ya yang pertama. Ya yang kedua baru sebut ya wal ya
ya ni yang kedua, dhamir muttasil mabni fi mahalli jar bil idafah. Okey. Okey, saya letak ni dalam WhatsApp group. Okey. So insya-Allah minggu depan kita baca ni sekali lagi ya. Kita baca sekali lagi insya-Allah lebih jelaslah, tapi baca dulu. Okey. Saya tak nak ganggu kelas, kita ambil kelas lain. Okey. Kita berhenti dulu lah. Assalamualaikum. Okey Ustaz, syukran. Okey. Syukran Ustaz. Okey. Syukran Ustaz.